Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaifullah bin Jaafar, dengan matrik 047395. Hari ini saya akan membentangkan yang tajuk Pendeta Zakbar. Okey, kita bab pengenalan. Pendeta Zakbar ni nama sebenarnya adalah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau muncul iaitu dilahirkan pada akhir abad ke-19, pada awal abad ke-20. Dan sebagai terdapat beberapa sumbangan kepada adin dan bangsa Melayu. Beliau juga dikenali sebagai ahli sarjana dan ahli fikir Melayu. Beliau banyak menulis berkenaan dengan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan bahasa Melayu, agama serta etika dan ekonomi orang Melayu. Ini antara sumbangan-sumbangan beliau lah kepada bangsa Melayu di tanah Melayu. Satu, beliau juga disanjung sebagai pejuang bangsa. Pada biografi Zakbar. Beliau dilahir pada 1895 dan meninggal pada 23 bulan 10 1973. Beliau ni dikatakan dari aliran kaum muda, yang dikenali sebagai pejuang bangsa, negara dan juga agamawan. Beliau ni beliau tidak disenaraikan sebagai ulama, tapi sumbangan dia kepada Islam dan Melayu begitu besar. Latar belakang Pendeta Zakbar ni, beliau merupakan seorang yang kuat agama. Contohnya sejak kecil lagi dia dididik oleh bapanya ilmu agama, seperti mempelajari Al-Quran ketika usia dia 5 tahun. Hal ini dia menyebabkan beliau tu menjadi seorang tokoh yang mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak mudah terpedaya dengan pengaruh luar, terutamanya pengaruh barat lah. Seterusnya, pada tahun 1910, Zakbar ni dia melanjutkan pelajaran di St. Paul Institution dan lulus peperiksaan senior Cambridge pada 1915. Lepas tu, pada tahun 1953 pula, beliau memperoleh sarjana muda sastera iaitu Melayu dan Arab. Lepas tu, ini menjadikan Pendeta Zakbar ni seorang yang mahir dalam bidang agama dan pendidikan sekular. Tidaklah Zakbar ni hanya semata-mata mahir dalam bidang sastera maupun agama sahaja, malah dia juga mahir dalam bidang pendidikan sekular. Seterusnya, seperti kepada sumbangan Zakbar terhadap Islam. Pada tahun 1917 beliau ni telah menulis artikel pendek dalam majalah Lembaga Melayu dan Lembaga Melayu, Pengasuh dan Al-Ikhwan. Ini antara artikel-artikel pendek yang telah beliau tulis lah. Zakbar juga dia terkenal dalam pemikiran pembaharuan, iaitu Islah Reformasi. Dia menurut beliau ni dia terpengaruh daripada gurunya sendiri, iaitu Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Falaki. Sheikh ni merupakan tokoh reformasi Mesir, sama juga macam Said Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Rida. Beliau merupakan golongan reformis Mesir lah. Seterusnya, konsep pembaruan Zakbar ni pembaruan Zakbar ni bertujuan untuk membaiki dan mengubah keadaan yang buruk kepada yang baik. Apa yang dikatakan dengan mengubah benda buruk yang baik adalah seperti beliau juga dia mengubah segala pemikiran yang kuno dan kolot
Okey, contoh dia menggantikan segala hal manusia yang mundur dengan maju mengikut zaman. Maksudnya uh, perubahan tu hendaklah berlaku mengikut peredaran zaman. Okey. Lepas tu terdapat beberapa karya Islam seperti Risalah Umbi Kemajuan, Asuhan Budi Menurut Islam dan lain-lain lagi. Ini adalah beberapa karya Islam yang telah diterbitkan oleh uh, Zakbar sendirilah. Seterusnya, karya lain seperti Bergantung Kepada Diri Sendiri diterbitkan pada tahun 2009 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sedar pentingnya kepada bangsa Melayu. Okey, ini pada hayatnya karya ini tidak diterbitkan kerana dikatakan karya ini terlalu ekstremis untuk bangsa Melayu. Okey, antara ungkapan beliau dalam karya dia iaitu Bergantung Kepada Diri Sendiri ini, antaranya adalah kelemahan sasiah adalah punca utama kelemahan sesuatu bangsa. Okey, sebagai kesimpulan dia terhadap karya Zakbar ni, tentu dia memberikan kesan yang berbekas dekat hati sanubari orang-orang yang berfikir lah. Okay. Seterusnya akan disambung oleh saudara Hasbullah tentang pemikiran Zakbar. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hasbullah Hakim bin Nur 046266 dan kini daripada sahabat saya Muhammad Saifullah berkenaan dengan pemikiran Zakbar. Okay, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, lihat bagaimana aliran daripada pendidikan Zakbar, apakah secara detail pemikiran Zakbar ni terhadap beberapa yang dinyatakan. Yang pertama, kita lihat pandangan Zakbar yang pertama paling umum lah dalam mengenai sikap bangsa Melayu itu sendiri. Jadi yang mana kita lihat Zakbar ni adalah seorang tokoh yang tegas dan berani mengemukakan idea tanpa menghiraukan pelbagai kritiknya. Menurut Adnan Haji Awal tahun 1944, bagaimana waktu ketika sebelum kemerdekaan lagi, okay, bagaimana Zakbar ni cuba untuk membawa satu pembaharuan pemikiran di kalangan bangsa Melayu itu sendiri. Okay. Zakbar ini mengkritik Melayu ini miskin daripada, iaitu daripada segi ilmu dan juga berbanding dengan bangsa Cina dan juga bangsa. Sebab kenapa Zakbar ni waktu zaman ni dia kritik kuat pada skop inilah sikap Melayu itu sendiri. Kemudian dinyatakan bahawa kritikan yang paling teruk dinyatakan oleh Zakbar adalah bila mana agama, miskin agama, pemahaman kita terhadap agama tidak selari dengan apa yang dinyatakan melalui itu maksudnya. Sedangkan bila kita lihat zaman tersebut bahawa sudah pastinya bila kita sebut Melayu maka tidak boleh dikatakan dengan agama Islam. Jadi dalam konteks masyarakat ketika itu ada yang dikritik tentang sebahagian amalan yang agak tidak mengikut sumber wahyu. Akan lebih detail kenaan ini. Apa yang cuba dibawa oleh Zakbar ini adalah perubahan sikap bangsa Melayu dengan cara pembentuk sendiri. Beliau agar bangsa Melayu ini mengubah sikap selari dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Ini juga yang saya akan nyatakan. Kemudian jika kita lihat yang kedua pula, pandangan Zakbar tentang agama Islam. Jadi Islam ni biasanya kita akan kaitkan dengan reform. Jadi antara yang terlibat antara orang yang dikenali sebagai reformis Islam, Zainal Kamaluddin, melalui kajian beliau pada tahun 2009. Zakbar ni menekan kembali kepada corak pemikiran, corak dibawa oleh
Al-Quran dan juga As-Sunnah. Daripada segi mana? Daripada segi pegangan hidup. Okey. Sabah memberi pandangan bahawa depan bangsa Melayu ni perlu ada konteks yang nyata antara sumber wahyu, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan semasa. Jadi ini apa yang ditekankan adalah kaitan antara agama itu dengan ilmu pengetahuan. Seperti waktu zaman ni kemerdekaan, kepentingan membaca, kepentingan melibatkan diri dalam bidang ekonomi, politik dan juga sebagainya. Okay? Ilmu pengetahuan, ilmu rasional kepada masyarakat ketika itu. Kemudian perlu dilihat juga dalam pembahasan tentang pendapat beliau tentang agama ni adalah ni yang paling bahawa beliau ini menolak aliran kaum tua pada segi mana? Daripada segi yang dikatakan bahawa daripada segi kita ni hanya menerima bentuk takdir tanpa bentuk mengubah takdir yang lebih baik. Pembahasan mengenai ini maksudnya takdir ni dikupas dengan lebih mendalam berdasarkan pada surah Ar-Ra'd ayat lah, yang seperti mana yang kita tahu yang maksud bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengubah kecuali mereka mengubah mereka itu sendiri. Jadi itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Itu ya, ke arah yang lebih baik. Okey, lepas tu menurut Zainal Abidin Ahmad pada pasal kedua, salah cara beragama yang salah melemahkan bangsa Melayu. Antara karya beliau yang paling utama lah, yang mendapat kritikan banyak dikaji, antaranya melalui inilah beliau membahas tentang takdir, iaitu dalam buku beliau Falsafah Takdir pada tahun 1932. Okey, Falsafah Takdir ni. Kemudian pandangan beliau yang ketiga adalah bahasa Melayu. Okay, jadi kita ketahui bahawa Zabah ni merupakan tokoh intelektual Melayu. Jadi semestinya apa yang dia Melayu itu sendiri, bahasa Melayu itu sendiri. Jadi beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu sendiri, ketika mana kita lihat tersebut dalam penjajahan dan juga Barat, bahasa Melayu diketepikan daripada sudut pendidikan dan daripada sudut sosial digunakan, bagaimana kedudukan bahasa ini ditekankan semula oleh Zabah ini. Jadi dinyatakan juga Melayu menggambarkan jati diri seseorang. Kita lihatlah sebab kenapa Sabah mengatakan itu, sebab kita lihat sendiri peranan bahasa Melayu pada zaman tersebut, malah zaman-zaman sebelum itu lagi, yang mana kita lihat lingua franca bagi kawasan tanah Melayu bagi tujuan perdagangan, ekonomi masa rantau. Jadi ditekankan semula kepentingan bahasa Melayu ini. Okay. Zabah ini berusaha mengabarkan ialah kita tahu antara seorang tokoh yang dapat menyambung pelajaran lah di pendidikan di sekolah Inggeris negara. Jadi beliau menekankan bahawa kepada para sarjana terutama pada bangsa Melayu supaya banyakkan karya-karya yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi daripada situ secara tidak langsung bahkan diperjuangkan dalam kalangan pendidikan, okay, para mereka yang telah mendapat pendidikan daripada yang ternama lah. Banyak hasil berkenaan dengan bahasa Melayu ya. Kamus antologi menyatakan karya-karya beliau melalui itu. Okay. Kemudian untuk kita lihat sudut pemikiran Zabah, pendidikan adalah ejen perubahan sosial yang amat penting ya. Kita lihat bagaimana usaha beliau untuk mengetengahkan pendidikan yang berteraskan kepada Islam. Okay. Beliau sudah nampak perlu adanya kepentingan yang macam mana yang sama dengan Barat. Pendidikan yang secara langsung tidak memisahkan pendidikan antara dunia dan juga pelajaran. Kemudian melalui pendidikan juga Zabah berusaha untuk meningkatkan martabat pendidikan. Kemudian untuk kritikan pula pada itu adalah bentangan dengan kefahaman masyarakat. Semestinya beliau ni dikritik oleh golongan majlis terutama daripada para ulama yang beraliran kaum tua. Jadi kritik apa yang dia ni dikritik pendapat tentang takdir.
Okay. Tapi ada satu kajian daripada sebuah buku yang dihasilkan Nordi Aci tentang ni lah buku falsafah takdir ni, bagaimana Za'ban ini merungkaikan menjelaskan tersebut dengan pandangan-pandangan pengkritik daripada sudut ilmiah dan tapi akan tetapi bila kita lihat daripada konteks ini, benda yang ditunjukkan oleh Za'ban sesuatu yang menepati apa yang Islam itu anjurkan, yang ini satu kemajuan. Okay? Islam ni bukannya sesuatu yang mundur. Jadi itu yang cuba diketengahkan lah oleh Za'ban. Jadi semestinya pengkritik kalangan kaum ulama tu lah, tapi maklumat lanjut lah berkenaan kritik secara langsung pada ini melalui karya ini dan juga pemikiran beliau. Kemudian daripada segi sudut agama lah, beliau ni dikritik. Perjuangan nasionalisme beliau bukannya beliau ni dikritik, tetapi apa yang saya sampaikan adalah aliran beliau ni ada sedikit dengan aliran yang dibawa oleh tahun 1945, kerana beliau ni mengatas PKMM aliran yang dibawa oleh Abang Mustamam yang mengataskan arti Angkatan Pemuda Insaf pada tahun 6. Aliran sebab kenapa saya kata kita boleh ada berbeza, sebab beliau ni lebih kepada pro barat, pro Inggeris lah. Pun ada banyaklah kajian dan juga bahan-bahan ilmiah yang nyatakan Za'ban ni dalam pada masa mengkritik utama orang Melayu, sikap utama orang. Tapi dalam pada yang sama beliau ni tidak mengkritik akan Inggeris. Beliau tidak mengkritik pihak barat. Malah ada dinyatakanlah bahawa satu pujian terhadap pihak penjajah barat ni, sebab apa? Melalui penjajahan ni lah kita membuka mata, kita lebih maju ke hadapan dengan bangsa lain dan juga negara agar kita dapat duduk sama rendah, view sama tinggi dengan negara lain. Jadi perlu nyatakan bahawa aliran berbeza dengan ni, Ishaq mana lebih radikal dalam menentang secara jelas pihak penjajahan barat. Beliau juga ada menyentuh tentang sikap-sikap orang Melayu, tapi jika sebagai sesuatu keutamaan. Okay, pada perbincangan ini dapat kita lihat bahawa Za'ban merupakan seorang tokoh yang kritis pada zaman beliau, sebab berlaruan pemikiran kepada masyarakat Melayu, iaitu supaya agak selarikan agama dengan ilmu pengetahuan semasa. Okay. Dan kemudian juga merupakan tokoh reformis intelektual Melayu yang beri dalam perkembangan dan juga pembangunan Melayu. Pada Daud kajian beliau pada tahun 19. Okey, begitulah sekadar ini. Begitulah saya nyatakan yang utamalah berkenaan dengan kajian kami tentang Pendeta Za'ban ini. Okey. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.